Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, ni saya nak beritahu tentang GBS Intraday version 2 dan GBS MACD Plus. Okey, GBS Intraday version 2 ni, okay, kalau nak tengok apa dia punya setting ni, boleh tengok kat style. M5, 510, 20, 50, 100 semua ni boleh tengok kat sini. Mana-mana yang tak nak, contoh tak nak BB, tutup dekat sini. Klik, klik, klik. So, tutup akan tinggal tu saja. Tak nak ada buy tu, tutup semua. Okay. Kalau apa-apa yang mengganggu, boleh tutup dekat style. Okay. Alright. Lagi apa? Input. So far. Okay. Dekat sini. Label color. Gancat punya. Sebab kalau pasang yang hitam dia tak nampak kan. So, tu kat sini. Nak color putih ke? Nak color apa tu kat sini. Saya tak set up. Kalau ikut saya nak buat letak color biru. Bagi yang light version boleh nampak. Yang dark version boleh nampak. Tapi saya rasa pilih sendirilah Pergi dekat ni. Tepi mata ni. Setting. Ni. Macam ni Kita klik dekat sini akan keluar macam ni kan. Pergi dekat ni. Ni mata untuk hide. Okay. Kita on balik. Dia ada. Pergi yang tepi ni. Okay, dekat input ni, label color. Tukar kat sini. Nak color kuning ke apa ke kan. Okay. Okay, itu satu. Untuk MACD. MACD ni, kalau macam ni hijau, maksudnya bullish. So, cantik counter ni. Dia sebenarnya detect DMI dengan ADX. Nanti saya buat satu video asing. Yang kita discuss pasal DMI dengan ADX saja. Okay. Ya, pembelajaran. Okay, untuk video sesi pembelajaran, kita belajar ambil dekat indikator public saja yang free tu. Kita belajar baru nampak penggunaan DMI ni. Okay, dekat sini dia baca macam tu lah. Kalau hijau, dia kata bullish trend. Okay, bullish lah tu. Okay, baca macam tu dah. Jangan tu complicated. Apa ni negatif 31, pemenang growing, nak tanya plus minus, tak perlulah Nanti saya buat video khas untuk dia saja. Okay, ADX ni sama lah macam ni. Dia nanti sebenarnya ada dua line. Dua line. DI plus, DI minus untuk DMI. Lepas tu ada ADX. Okay. Yang tu kita akan belajar nanti. Nanti ni dia dah bagi summarize dah. Okay. Dia dah cakap ni growing. Bagus. ADX atas 25. Lepas tu bullish trend. Okay. Cantik. Sini pun dia tunjuk atas 25. Sebenarnya atas 20 pun dah okay. Ada yang cakap atas 20. Ada yang cakap atas 25. Kalau saya guna atas 25. Tapi atas 20 tu consider dah okey. Okay, kalau below tu dia belum ada momentum. Below 20 tu belum ada momentum. RSI atas 50 bullish. Okay, so ni hijau. Lepas tu, kalau kita nak macam besarkan dia, lepas tu, yang ni semua nilai candle lah. Kalau ni candle macam BB contoh Kita punya, yang ni dekat bar atas dia mengganggu. Contoh saya tunjuk. Bar ni, dia jadi warna biru lah apa, putih kan. Bila naik jadi biru, lepas tu bila dia sideways jadi putih, boleh tutup dekat sini. Ini. Use XTL bar color tutup. Okay, so dia jadi hijau merah balik. Sekejap apa lagi yang boleh kita tambah tu. Yang ni untuk pasang alert. Yang ni kita nak tengok cross kita nak pasang. Ni. Okay, yang ni tak apalah. Jangan, tak perlu ubah apa-apa Dekat sini je kalau nak tengok show background cross tu. Boleh pasang. Okay. Kalau dia golden cross, warna hijau. Ni golden cross Yang merah ni naik atas signal biru. Sebenarnya kalau yang biasa, yang normal MACD, kita tunjuk MACD biasa. Nanti orang confuse lah. MACD biasa. Okay, kalau biru atas merah, maksudnya golden cross. Okay, merah. Kalau biru ni, turun bawah merah, dead cross. Okay, kalau yang ni, kalau bullish dia cross signal dia warna biru tau. Nanti ada yang confuse pula. Jangan ingat dengan color, kena faham. Yang ni, kalau yang biasa memang biru positif, yang merah tu signal negatif.
Kalau yang ni, biru tu yang signal. Kalau hijau dia bertukar color hijau, maksudnya dia dah bullish. Okay, MACD dia yang ni. MACD dia yang hijau bertukar merah ni. Kalau dia turun dead cross, merah. Kalau dia naik jadi bullish, hijau. Dia turun dead cross, merah. Okay, dia start maintain hijau ni, okay, dia akan jadi bullish balik lah. Yang ni dia dead cross, jadi merah balik. Okay, color dia. Yang ni dia sama ada extreme atau tak extreme, dia punya strong bullish tu masa dia cross. Okay, macam ni dia cross, dia super bullish, jadi kata extreme. Okay, nanti boleh baca Boleh baca dekat sini. FE, nanti saya bagilah contoh FE dengan AE tu. AE dia kurang sikit. Cross dia berlaku tapi kurang sikit. Yang ni yang macam dah super bullish kalau FE. Alright. Ini semua candle ada kat sini. Kejap. Okay. Candle channel apa semua benda lah ni. Kalau high squeeze warna kuning. Kalau biasa-biasa squeeze biasa warna merah. Kalau low squeeze warna ni. Warna kelabu. Kejap kita pasang balik. Squeeze BB tu. BB style. Nanti confuse ni. Tak perlulah tengok-tengok sangat color-color tu. Ni lah, tengok ni je lah. Tengok dia warna hijau tu bullish lah. Dia merah turun tu bearish. Sudah. Ini didok ni nanti confuse. Padahal yang ni dia, okay, kita tengok ke atas Squeeze tak squeeze tu BB ni lah. BB dengan candle. Candle ada candle, nanti kita pasang candle. Nak tunjuk. Alright. Yang ni nampak dia sebenarnya bagi je description kat sini. Okay, high squeeze dekat warna kuning. High squeeze kuning ni nampak dia mengecut, dia squeeze. Ini dia mengembang. Lepas tu dia kecut sikit tu, okey lah. Okay. Okey saja. Lepas tu yang ni biasa-biasa. Low squeeze warna kelabu. Ni low squeeze. Squeeze tapi biasa. Lepas tu dekat sini yang warna merah original. Selalu squeeze macam tu lah. Yang original macam ni. Kalau terlampau dia mengecut tu, dia jadi high squeeze. High squeeze ni selalunya berlaku sama ada kalau dia tengah turun, dia turun mendatar macam ni, dia akan turun lagi. Kalau dia macam ni, dia sideways, dia squeeze, maksudnya dia akan start naik lah. Bila dia naik ke atas, ni dia sebab dia nampak dia start macam nak downtrend. Bila dia squeeze lagi downtrend. Kalau macam ni nampak dia nak naik kan. Kalau dia squeeze dia akan lagi naik lah. Macam tu. Tu kadang ada, kalau kat saham ada BB squeeze Dalam GBS screener pun ada sediakan BB squeeze untuk Wyckoff dengan Elliott Wave. Sebab lalu Elliott Wave dekat squeeze tu dia sideways. Sideways selalu nak pergi ke sama ada wave 1 ataupun wave 3. So cantiklah kita masuk dekat situ. Kalau berenang bersama jerung lah. Kalau ikutkan biar confirmation uptrend baru masuk. Tapi siapa yang banyak guni, banyak duit, letak je lah dekat situ masa squeeze tu. Okay, sekejap. Mana dia punya screener BB squeeze. Saya nak tunjuk contoh. GBS pun ada dah. GBS dah ada BB squeeze. Mana? BB. Ni. Okay, Bollinger Band squeeze. Ni counter Bollinger Band squeeze. Tunjuk. Pasang BB. Indikator BB. Bollinger Band. Nampak? Dia squeeze. Tapi tak nampak squeeze sangat. Tengok balik dia lain-lain counter. Setiap kali kita on nak kena pasang indikator tu. Bollinger Band. Ni dia squeeze macam tu. Mengembang dia squeeze. Okay, ambil yang GBS pula GBS screener yang Wyckoff punya tu. Elliott Wave Wyckoff. Mana Elliott Wave Wyckoff? Ni. KAEM. Contoh.
Baby squeeze. Okay, baby dia start squeeze. Nampak? Mengembang squeeze, selalunya dia naik ke atas. Tengok dia depan ada golden cross. Dekat dengan EMA 100, naik atas EMA 100, cari SMA 200 tune. Kita ride je. Selalunya macam ni, nampak macam sama ada dia wave 1 baru nak start ataupun nak buat wave 3. Macam tu lah. Sebab tu kita penting cari yang squeeze. Nanti contoh lagi. Kebanyakan yang ni kalau ada dalam list ni memang yang squeeze lah. Okay. Sekejap dah berapa minit ni? Ini pun dah ada golden cross. Baby lah, ini sikap kutu, payah nak tengok. Okay. Kita cari counter lain. Ni agak okey. Next grand harga berapa? Alamak, murah. Pansa. Selalu yang murah-murah ni sikap kutu, rapat-rapat je. Tak nampak lah cat dia tu. Ni semua squeeze Macam ni squeeze. Ni dia menggembang, dia turun, dia squeeze, dia start nak naik. Sebab tu semua yang counter yang dalam ini, yang Wyckoff punya dengan Elliott Wave tu, EW tu, screener ni memang sesuai untuk swing. Sebab dia tengah squeeze ni, selalu dekat sini lah jerung masuk. Okay, jerung masuk, dia tintong-tintong dalam tu, dia banyak duit, dia tak kisah, dia swing je 6 bulan. Ini kalau lepas je sebanyak kan semua saya dah set dah, dekat dengan EMA 100 akan mencari SMA 200. Lepas SMA 200 swing je lah 6 bulan ke setahun, sebab selalunya dia 200 200 maksudnya 200 candle sebelum, 200 hari sebelum. So berapa lama kita swing? Setahun 365 hari. Lepas tu tanpa dengan cuti apa semua tolak, tinggal berapa hari. So dalam setahun lah, maksudnya dia boleh cari naik ke atas setinggi-tinggi alam. Okay, dia boleh pergi 200%, 264%. Sebab tu masuk dekat sini cun. Kalau banyak duit tak selagi dia tak bocor lah. Alright, sebab tu panggil kata untuk Elliott Wave dan Wyckoff. Okay, ni katalah ni wave 1. Okay, wave 1, 2 turun sini, 3 naik atas. Selalu fasa pengumpulan tu, fasa pengumpulan lah ni, accumulation, dia squeeze, dia nak boom naik atas. Tapi take time lah, sebab EMA 100 candle 100 hari. Okay, kalau kita tengok weekly kan, weekly ni lagi lama, kita nak tengok bulan-bulan. Okay, dia turun, dia start squeeze, kita expect dia naik, nampak? Ini pun golden cross berlaku. Cun-cun naik atas sini, kita masuk, memang swing je lah. Sebab tu saya dah sedia dah screener yang ni untuk orang swing. Tapi kebanyakan orang nak kaya cepat Siapa nak tunggu 6 bulan, setahun. Tapi ASB boleh, cumanya kalau main bursa je semua orang nak kaya cepat. Bila nampak merah cuak. Padahal kita, orang yang duk ASB tu duk main kita punya duit tu, dia pun rugi untung last kali baru bagi untung kita. Tu, mana ada untung sekejap-sekejap tu dapat. Tak ada benda yang senang kat dunia ni. Sembebe sikit. Semua macam asal kita masuk tu adalah teknik kita, bukan teknik harapan Ada sebab masuk ni, masuk atas EMA baru nak cross EMA 100 ke, atas SMA 200 ke. Bersebab masuk tu. Lepas tu tahu support dekat mana, resistance dekat mana. Okay. SMT plan. Kalau yang trade hari-hari, probability nak loss pun tinggi lah. Dengan orang yang swing, dia swing 1-2 counter je. Dengan masuk dekat sharp entry. Walaupun dia tunggu 6 bulan, dia lebih untung lah. Compare tu orang yang hardcore trade, heavily trade. Asal asyik rugi je. Okay. Dia baru start nak turun, nak squeeze. Lepas tu tengok macam mana. EMA 1 kat atas ni. Selalunya saya buat siap-siap dia mencari EMA 100. Sebab macam-macam mana pun, macam mana pun candle tu akan cari juga EMA 100. EMA 50, EMA 100 naik, baru dia naik ke atas ni, cari SMA 200 susunan dia. So kita boleh masuk awal lah untuk swing berbulan Kita swing sekejap. Macam ni. Baru nak reversal, tak ada confirmation, jangan masuk lagi. Jangan masuk lagi
Mana lagi stock screener. Tiba-tiba cerita stock screener. Tak nak bagi contoh sebab benda ni ada tapi saya takut orang tak guna lah. Sayang. SMT bukan dah ambil tadi. Salah. Saya nak tengok time frame. Okay. Sekejap. Pagi ni sebab saya rushing. Sekarang 7.54 dah. Nanti market dah nak buka. Okay, tengok daily dah. Golden Cross. Nampak? Dia nak masuk. Satu Golden Cross kat bawah ni. Okay, yang ni kita tak perlu tengok dah lah. Yang ni saya saja nak bagi contoh je. Yang OECD yang biasa. Yang normal Okay, yang ni dah ada dah yang GBS punya. Boleh tengok ADX 125, RSI 50. DMI sedikit negatif lagi. DMI ni measure momentum juga. Okay, dia kata momentum belum kuat. Tapi sini dah kuat lah. Okay, kalau sini pun bullish. Memang cantik betul lah. Yang ni dia kata belum strong lagi. Tengok dia kata apa bullish. Okay, baca. Ni semua dah ada tulis. Alright. Tapi, kalau kita tengok ni. Bawah dah cross up. Sini dah masuk watchlist. Sedia untuk masuk Kalau dah ada watchlist tu. Lepas tu merah ni. Kena cross up kuning. Lepas tu seterusnya dia buat susunan traffic light macam ni. Merah, kuning, hijau. Memang boleh masuk. Macam tu. Ini, tunggu merah ni cross up dulu kuning. Confirmation. Ni merah ni. Yang bawah dah confirm dah ni satu. Kena double confirmation. Golden Cross satu dah berlaku. Ni Golden Cross. MACD cross up dah berlaku. Yang ni EMA belum cross up. Merah kena cross up kuning. So seterusnya dia buat susunan traffic light macam ni Dia merah cross up kuning. Lepas tu dia buat traffic light masuk terus. Swing je lah. Yang ni masuk sini dapat juga berapa persen. Sampai kat sini TP. Okay. Maksudnya kita kat sini bila start nak nampak nak tu buat penurunan kena keluar. Okey. Kita sendiri nampak kalau tiba-tiba jatuh 2 3 4 bit daripada atas dia naik elok. Tiba-tiba dia jatuh drop takkan nak biar kena TP lah. Sepatutnya ikut macam saya bagi tahu dalam double golden cross punya sharing. Ikut trailing stop Kita masuk kat sini dari sini kan. Ni dia cross golden cross satu. Lepas tu dia buat susunan traffic light kita terus masuk. Okay, lepas tu dia naik harga RM4.725 kita pun queue tunggu dekat stop lah 4705 ke. Bila dia naik lagi 4.775 kita tunggulah 4750 ikut mengekuri dia. Pasang trailing stop. Trailing stop ada dekat kalau M plus memang ada boleh follow. Andai kata dia jatuh, drop kena harga kita tu. Harga yang kita duk follow tu. So tak adalah rugi. Cuma tak adalah untung yang sekarang ni. Sebab kita kan queue sell kat harga tinggi. Kita ikut. So once dia drop, dia buang, kita kena. Tapi dapatlah dah berapa persen. 5%, 6%. Untuk beberapa hari. Okay. Sebab dia daily kan. Satu candle satu hari. Kejap Saya cakap cepat-cepat ni sebab saya kejar timing. Sebab market dah nak buka. Ni masuk pasang trailing stop kat sini. Pasang trailing stop sini mungkin dapat dalam 2% lah. 2% untuk 2 hari 3 hari macam tu. Not bad Okay lah tu. Sebab tu tengok kalau kita buat back test. Kalau nak counter yang naik candle tinggi kena study. Macam ni dia naik macam boleh expect berapa bit. Okay. Kalau dia start naik tu berapa bit. Sini sampai sini berapa bit. 4.3, 640, 650, 660, 670, 690. Berapa bit. So kita faham dah berapa bit dia selalu naik. Macam ni naik berapa. Once dia buat golden cross. Golden cross ada hammer macam ni. Kita tengok golden cross ada hammer. Okay, selalunya dia naik Ini kan ala-ala pin ni. Ni pun dia buat kenaikan. Lepas buat hammer dia buat kenaikan. So kita expect dia buat kenaikan macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 candle lepas tu jatuh. Lepas tu esoknya tu naik satu batang tinggi. Dia tahan ke dia bagi sebenarnya. Ni
Dia tengah squeeze. Lepas tu dia naik. Dia ikut je BB ni. Dia squeeze, dia kena naik atas BB dulu. Middle BB nampak tak? Yang mana biru ni, biru laut ke biru apa ni panggil? Biru ni. Saya lupa pula color apa ni panggil. Ni. Biru ni candle kena naik atas middle BB. Ini middle BB, MA20. Naik atas MA20, maintain atas tu. Dia akan cari atas BB. Ni dia akan merayap naik atas BB. So tinggilah dia pergi nanti. Alright, macam tu. Tengok weekly. Weekly dia tak positif lagi. Okay, ada berlaku macam nak buat kenaikan tapi tak cukup kuat. AE saja. FE tu baru kuat lah. Tapi tak payah tengok sangat AE, FE lah. Tengok je yang ni, merah ni cross up jadi hijau, cantik masuk. Ni dia merah kan? Maksudnya masih downtrend lah. Belum lagi confirmation nak naik atas. Ni, merah, tak hijau boleh masuk. Merah, hijau, masuklah. Nak jaga cut loss dekat mana ni ha? Ocho cabut. Dia dah naik sini, agak-agak bawah ni, berapa bit. Jagalah kita punya stop loss dia. Cabut. Okay. Alright, sebenarnya weekly ni boleh ride lah kalau dia dah cross up. Sekarang ni tak cross up lagi. Kena tengok weekly cross up. Baru tengok daily. Daily macam dah nak start naik. Weekly belum. Alright. So, kembali kepada indikator ni. Saya rasa tak ada apa nak beritahu sangat. Just yang ni je lah nak pasang ni. Pergi kat sini. Show background on cross. Kalau tak nak, biar je. Kalau nak, pasang. Yang ni dia dah bagi tahu hijau tu bullish. Ini atas 20 atau 25 bullish. RSI atas 50 bullish. Alright. Yang atas ni intraday tu nak tukar yang color je lah. Ni label color. Nak tukar color apa? Kuning, hijau, purple. Suka hati kat sini dekat label color. Input label color. Okey, itu saja. Bagi yang nak beli indikator semua ada 13. Sebenarnya bukan 13. Bertambah-tambah. Semua saya akan update dekat library. Ada indikator ke screener. Dah selonggok kat sana. Pilih je nak yang mana. Yang saya bagi yang 13 plus 4 tu. 13 indikator. 13 indikator pun dalam satu indikator dah berlambat dah. Macam contoh ni. Apa panel ni. Kan dah ada macam-macam. Satu indikator pun dah cukup. Kalau kata 13 kami free. Mana nak boleh pasang 13? Tak perlu pasang 13. Saya bagi 13 tu. Pilihlah yang mana yang berkenan. Yang ni pun dia jadi colour biru purple apa benda ni. Pelik-pelik ni. Pergi tukar. Itu saja je nak bagi tengok overall. Sebenarnya uptrend ke downtrend ke. Pergi dekat bar colour. Bar. Where is bar? Apa saya tak nampak pula bar ni. Dia bila kita nak tunjuk. Ni. Bar colour tutup. Jadilah hijau merah balik. Nak jadi purple. On. Okay. Gitu. Lepas tu. Nak pasang apa? Fibonacci. On Fibonacci. Dia adalah Fibonacci. Fibonacci ni boleh kita jadi support resistance kita. Okay, sini sekarang dekat 61.8%. Biasa tu dia kena naik atas 50% ni, 23. Berapa sen ni? 22 sen. So, kita kalau yang masuk atas ni, 22 sen ni akan jadi RBS. Resistance become support. Sekarang ni 22 sen ni adalah resistance. 21 sen support, 18 sen support 2. Macam tu on Fibonacci. Cukup dah panel ni semua. Segala mak nenek dah ada kat sini. On off. Tapi kena rajin godek lah. Okay, yang ni pun dia dah tunjuk. Uptrend, downtrend. 1 minit downtrend. 15 minit uptrend. So, kita boleh expect pagi akan naik dulu. 1 hour agak bahaya. 2 hour. Daily, monthly, okay. Positif je. Daily nampak downtrend. So, boleh trade. Tapi kena mungkin dalam 2-3 jam saja. Sebab tengok dia 15 minit. 2 jam, okay. 4 jam, okay. Kalau kita nak daily, dia belum cantik lagi untuk kita swing beberapa hari. Untuk intraday, okay. Alright. Untuk nak cepat tangan sotong tak sesuai. Sebab 1 minit, 5 minit downtrend lagi. Belum ada confirmation yang cun. Boleh masuk.
untuk kita swing beberapa jam. Dia akan cari atas EMA 100 ni. Gitu. 1 minit nampak belum confirmation lagi, nampak tak? Dia merah-merah lagi. Dia hijau, cantik. Walaupun kat sini entry bersama jerung lah. Sebab 15 minit nampak cantik dah. 30 minit uptrend, 2 jam uptrend, 4 hours dia uptrend. So maksudnya sejam. Kalau kita tengok candle sejam, maksudnya satu candle 1 jam. 1 jam. Okay, nampak positif 1 jam. Ni hijau, RSI atas 50, ADX atas 25, cantik. Tu yang dia kata entry, boleh je masuk kalau nak masuk. Tapi tanggung risiko sendirilah. Gitu. Alright. Yang ni JBS panel pun semua dah ada. So kalau dah ada yang ni lengkap semua, tak perlulah pasang sampai 13. 13 tu saya bagi extra. Mungkin ada yang nak pakai yang trade detail. Trade detail apa special dia. Trade detail dia bagi tahu EMA 10 berapa, 22 sen, EMA 21 sen. Oh, dia dekat-dekat. Maksudnya ini strong support. Dekat area sini strong support. Okay, resistance dia EMA 100 dekat mana? Oh, 23 sen. Sini dah ada. Dia punya distance to low berapa? Dalam 4%. Kalau high ke low berapa? Semua dah ada. Change. Okay, change ni berapa persen? High dia 23 sen. Low dia 21 sen. Yang ni closing range ni ada dia punya calculation dia, formula dia. Selalu yang atas 60 okey lah. Kalau bawah 60 tak okey. Atas 60, 70, 80 tu cun. Closing range dia. Percentage high to low. Bagi dengan high to low berapa. Saya dah lupa formulation dia. Ada formulation itu ada orang tanya, saya dah bagi. Okay. Tapi yang pentingnya atas 60 lah. Bullish. Bawah tu tak berapa nak strong. Gitu. Alright. Intraday ni. Okay. Pasang yang ni kalau nak intraday. Dia sempoi je ni. Yang biasa free pun boleh buat. Cumanya yang free boleh buat 3. Yang ni dah letak semua dah. Cukup lah sifat untuk trade. Dah ada support resistance. Dah ada cross tak cross. Dah ada Bollinger Band. Ada EMA 100. Ada SMA 200. EMA 50 semua dah ada. Traffic light ada. Gabung pula dengan MACD. Yang ni tak perlu buka. So 2 je. Ini kata pasang 1, 2. Yang free kan 3. So boleh sangat-sangat. Okay, semua ni dengan ada kelas, dengan ada library, okay, notes, video semua, screener tambahan, indikator tambahan kalau nak lagi. Okay, semua ada dekat library tu. Pasal ada support group yang memang sangat membantu, yang betul-betul memang supporting habis lah. Supporting. Memang sporting habis saya nak cakap. Sporting habis. Ada yang siap belanja lagi kelas. Okay, jom belanja kelas. Alright. Okay, itu saja. Okay, itu saja untuk kali ni. Bagi yang berminat, PM saya dekat game Telegram. PM saya dekat Telegram, game Borak Saham. Alright. Hey, dia macam terkejar-kejar. Macam saya tengah trade pula nak bercakap ni. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.